ada boleh berpandukan daripada kertas yang bersama dengan kita ni, insyaAllah Simpulkan. kenal. Elu-elukan. Okey, terima kasih Bapak-bapak, Profesor Dr. Siti Rugaya, dan juga Bapak-bapak dan Ibu daripada UIN Sungai Ampel. Maulana Malik Ibrahim. Saya confuse. Hari ini ada dua. Ada dua. Kita ketemu juga. Ternyata teman-teman juga. Ya, mungkin mereka sudah pulang lah. Ya boleh. Pagi tadi dengan mereka. Itu. Okey, daripada Maulana Ibrahim malam kan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya dalam saya fokus kepada UKM. Ya. Secara umumnya dan pengalaman daripada saya dalam memilih, saya fokus juga pada fakulti dalam memilih kepimpinan atau pemimpin di fakulti ini sendiri. Saya tidak melihat kepada gender, kepada wanita ataupun lelaki. Tidak ada dalam pemikiran saya. Sebab itu kalau dilihat di fakulti ada yang wanita yang dipilih memegang jawatan pengurusi pusat seperti Dr. Salmi, penolong dekan seperti Dr. Adawiyah dan beberapa lagi, kerana kebolehan dan kemampuan mereka. Saya tidak memikir ini lelaki, ini perempuan, tidak ada. Itu yang pertamalah. Dan saya nampak ramai juga wanita yang berpotensi yang boleh melakukan kerja sebaik, kadang-kadang lebih baik daripada perempuan, kadang-kadang lebih baik daripada lelaki. Ada setakat ini saya berpuas hatilah dengan orang yang saya lantik itu. Saya memilih mereka untuk memegang jawatan di fakulti. Walau bagaimanapun ada satu masalah lah saya melihat di kalangan pensyarah wanita di fakulti pendidikan Islam ini, yang saya kira mereka ingin menolak untuk diberi jawatan ataupun di sana bagi jabatan kan, untuk memegang tampuk pemerintahan ini. Ramai juga dari kalangan wanita ini menolak atas alasan sibuk. Sibuk apa itu saya tak tahu. Tapi biasanya komitmen kepada keluarga lah, terutamanya yang masih baru, yang ada family sebelumnya. Tapi begini sebenarnya, yang memegang jabatan ini, position leaders yang dikatakan sibuk mau fokus ini, kalau kita bandingkan yang pegang jawatan ataupun position dalam fakulti ini, mereka ini lebih produktif berbanding dengan yang tidak memegang position jabatan. Jadi alasan sibuk itu sebenarnya bukan alasan yang genuine, yang murni. Saya kira mereka ini tidak berminat untuk menanggung beban yang banyak dan memikir atau mempunyai kepala atau topi yang banyak, bukan topi sebagai isteri, seorang pengurus, seorang dekan, seorang timbalan dekan. Jadi mereka tidak mau memikir demikian. Itu menyebabkan kesukaran bagi saya. Bukan saya tidak menghampiri, mendekati wanita-wanita di fakulti ini bertanya mau di offer jawatan ini kepada mereka, tapi mereka menolak. Ya, sukar juga untuk mengujuk mereka supaya menerima jawatan ini. Tapi dan untuk minggu ini saya kehilangan dua orang wanita lagi. Yang hari pertama lantikan mereka sudah bilang mereka tak mau diteruskan. Ya? Larikan diri. Ya, begitu. Dan next pun ada lagi yang sudah memberitahu saya dah tak mau memegang jawatan kerana sibuk. Jadi saya masalah kepimpinan ini lahirnya daripada wanita itu sendiri, bukan kerana yang sebagai dekan yang nantinya.
Tapi apabila dirujuk kepada Profesor Dr. Sharifah Hafsah dan saya rasa beliau pun tidak begitu memilih kepada gender, walaupun bagi pribadi saya beliau masih lagi bias gender. Bagi saya kerana ketika itulah wanita di UKM ini mendapat banyak kedudukan yang position yang tinggi, sebagai dekan, sebagai pengarah, ikrar, dan berbagai lagi lah. Saya rasa apabila wanita itu memegang jawatan, mereka akan bias. Tapi bila lelaki memegang jawatan, mereka tidak bias. Mungkin pandangan ini bias. 100%. Betul. 100% bias. Jadi Tapi bagus ya, dekan yang tidak melihat itu sangat penting. saya tidak melihat itu. Seperti yang saya cakap tadi, betul Prof. Saya baru cakap masa Tan Sri Sharifah pun begitu. Bila dapat wanita tu jadi dekan, dia tidak mahu. Ya, dia tidak mahu, dia takut, dia cepat. Perbezaannya cuma seperti yang saya cakapkan itu, dipanggil dan dimentorkan. Selepas itu mereka ada keyakinan. Ya. Kalau kita selalu dapat pemimpin lelaki yang mesra wanita begini, bagus. Mesra. Saya tidak mesra. Mesra lainnya. Kita woman friendly. Misalnya woman friendly dipanggil mesra wanita, bukan jangan seronok dengan wanita. Woman friendly ni memang kerajaan mesti semua jadi woman friendly. Ya, betul. Saya ambil kesihatan, saya dalam perubatan. Ya. Semasa COVID, misi-misi semua doktor semua majoriti 90% ya di Malaysia ni perempuan. Tetapi kementerian itu tidak mesra wanita, tidak woman friendly. Kita pakai PPE itu PPE lelaki tau. Dengan besarnya, dengan nisnya, berpeluh-peluh kita di dalam itu. Ya? Itu contoh bagaimana tidak woman friendly. Tapi sekarang ni saya rasa PM10 ini lebih mesra. Kerajaan sekarang, pemerintah sekarang lebih mesra sebab Betul. jawatan yang tidak pernah dimonopoli oleh wanita seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan itu diberikan kepada wanita. Itu sejarah kepada Malaysia. Ya. Jadi semua 6 Dan juga Menteri Undang-Undang. ada 6 kementerian yang Ya. wanita ni kita memang daripada dulu harap Ya. bukan untuk kita jadikan bangga-bangga, bukan begitu. Kerana selama kita sudah merdeka dari tahun 57, sudah 66 tahun, bajet negara kita pun tidak woman friendly. Kita ni diletakkan di kumpulan terakhir begitu. Dia beritahu ini bajet Kementerian Sukan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan apa. Ujung sekali ini adalah untuk wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Ya, jadi dia tidak ada gender mainstreaming. Kita sudah kali ini, tahun ini kita harap Perdana Menteri yang baru ni, kerana konsep dunia itu dia mesra wanita. Dia lihat kepimpinan bermula dari kanak-kanak, kemudian ibunya apa yang boleh dibaiki kan. Jadi saya harap tidak ada lagi lah begitu. Okey, kembali kepada UKM lah sebagai kajian kes kan, kes study. Boleh jadikan kes study. Tapi sebelum itu, kalau kita tengok sejarah Malaysia merdeka ini sudah berapa tahun? 70 tahun kan? 70? 70 apa? 74? lagi. Ha? 66 lagi. 66 tahun. Cuma tahu aku cuma ada lagi. 57. Okey. Setakat ini rektor, kalau di Malaysia ini panggil Naik Chancellor, hanya 6 orang daripada wanita. Sepanjang 60 tahun merdeka Malaysia ini baru ada 6. Yang paling lama Prof. Hafsah dan Sharifah Hafsah lebih kurang 10 atau 11 tahun. Tak sampai 7 7 je. 13 sampai 2006 sampai 2017. So 7 tahun lah.
Dan sekarang ini hanya ada lebih kurang saya rasa ada 2 rektor, 1 UTM, 1 daripada UiTM adalah wanita. Maknanya dari segi 21 universiti di Malaysia ini, dalam sejarahnya sekarang ni ada 2 saja. Dalam sejarah ada lebih kurang 6 wanita yang dilantik sebagai rektor universiti. Maknanya kalau pencapaian itu masih jauh, target 30% penglibatan wanita di dalam pentadbiran ataupun keputusan, dalam buat keputusan, itu dalam jurusan C ke atas, masih jauh dari bidang pendidikan. Walaupun di peringkat bawahan, di peringkat guru itu, guru sekolah ramai wanita, tapi apabila sampai ke tahap takdiran universiti, takdiran dari segi wanita itu sudah jauh ketinggalan. Jadi kalau daripada 6 orang daripada 21 rektor di Malaysia ini adalah, kita sekarang ini ada 2 orang daripada 21 rektor di Malaysia ini adalah wanita. Jumlahnya sangat kecil. Okay, jadi berapa persen saja kan? 10%. Jadi itu pun ada yang kontroversi kan. Wanita ni kan, UiTM sekarang ni sedang dalam kontroversi, ada corruption, ada kerugian dan sebagainya. Jadi maknanya walaupun teori wanita itu kalau memegang jawatan itu jauh dari, boleh mengelak daripada korupsi, itu satu kepercayaan. Kalau wanita lebih sukar untuk dikoruptor, tapi ada kes-kes tertentu ada juga wanita koruptor. Maknanya itu adalah universal, nilai universal. Kembali kepada UKM ini, mengikut apa yang saya lihat sekarang ini, kita ada 11 institut penelitian, 5 ataupun 3 daripada pengarah itu adalah wanita, dan fakulti pun begitu. Saya rasa ada 3 ataupun 4 dekan sekarang ini adalah wanita daripada 11 fakulti atau 13 fakulti. 4 ataupun 5-nya adalah 4 saya rasa adalah wanita. Jadi pemilihan dekan itu cuma di Fakultas Islam ini belum ada dekan daripada wanita. Ya, dalam sejarah 60 tahun, 1970, UKM sekarang sudah berapa ya? 10 tahun? 53 tahun belum ada dekan wanita, perempuan ataupun wanita. Okey, tetapi di Mesir Maya pernah melantik seorang wanita sebagai dekan sebelum ini. So itu maknanya dari segi fakulti Islam ini adalah satu yang agak masih lagi dalam kerangka pemikiran lama, iaitu wanita ini tidak sewajarnya dilantik sebagai dekan. Dan UM pun dalam tempoh yang agak singkat dan juga ada kontroversi. Nah begitu. UAE pernah melantik rektornya adalah wanita, Prof. Zaliha Kamuddin. Jadi kalau di fakulti ini masih lagi berpegang kepada tradisi itu. Walaupun sudah hampir ketika itu Prof. Siti sudah hampir dan disebut-sebut sebagai dekan. Tetapi kerana beliau itu adalah wanita, mungkin nasib tidak menyusahi beliau. Saya tidak tahu, itu kena tanya Tuhan. Kerana wanita. Syarifah takut orang fakulti punya Islam marah. Jadi ada satu apa tu, cara respon yang tidak begitu manis
Stereotype. Stereotyping tu yang mengelak. Kalau saya jadi naik chancellor pun saya tidak akan sengaja buat kontroversi. Jangan kacau harimau menang sedang tidur. Tapi Oh. saya rasa dia Pengurusi Pusat wanita, kemerdekaan wanita. Saya tidak ada masalah pada segi gender. Sekarang bukan waktu itu. Waktu itu je. Waktu itu saya jadi Merdeka pun bising. Ada yang mesti. So, Sejarah tu penting. Ya. Belajar. Cuma disenyapkan oleh kerana kita buat tak tahu dan buat sebaik mungkin, baru dia mengaku. Kondisi kelas ada soalan lain. Faktor X. Muktadul hal. Pemilihan naik chancellor itu kalau dilihat kepada yang wanita yang ada sekarang, bukannya untuk research university yang top. Ya. Ya. Jadi kalau kita nak adil itu, tak adil lah. Diberi posisi naik chancellor itu kepada universiti yang kurang rankingnya. Bukan 5 universiti yang top. Ya. Bukan cuma universiti yang Ya, top Tapi 5. Ini ada USM terus apa ini? dan kita bercakap sekarang lah. Rasman. Kerana Tapi dia dah pernah jadi, Dia dah- dah ada pengalaman di USI, baru bawa ke USM. Ya. betul. Ya. Jadi kita sebenarnya dan di Malaysia ni post rektor tu bukannya jadi sebab political Ya, politik. ya. Political will. Political internet line lah ya. Jadi amat penting kalau ada perubahan kerajaan tu kita akan tengok adalah perubahan kepada Pimpinan universiti. universiti ya. Jakarta kan? UIN Jakarta, Dr. Ahmad. Ada apa-apa pertanyaan daripada Boleh kumpulan tanya peneliti? saja. Satu, dua kita buka. Kalau ada aspek yang belum Jadi disebut ada lagi. fakultas-fakultas tertentu yang memang belum boleh perempuan menjadi lektor. Bukan belum boleh. Saya rasa dari segi sejarah Fakulti Islam yang belum pernah melantik dekan sebagai kami lelaki sebagai dekan di Fakulti Islam. Yang katanya perubatan yang ada apa Ibu Suzana itu yang rumah sendiri kan dia ada Yang lain sudah, yang lain saya rasa semua sudah lantik. Oh, sudah. Lain semua kecuali Fakulti Islam. Sakral. Ya, sakral. Sakral. Itu agak sensitif di dalam Ya. kerana itu pemilihan di peringkat pengurusan tertinggi yang mungkin dipengaruhi pelbagai faktor. Ya. Saya nak jawab soalan tadi. Iya, intervensi Jangan agama. tanya tentang agama. Iya. Kerana adanya hadis yang mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Iya. Sebenarnya mereka tak kaji hadis itu mendalam. Betul. Dan apabila ada golongan ustaz-ustaz kita menggunakan hadis ini, maka orang yang bukan ustaz takut. Kerana dia tak faham. Jadi Tazkiyah. bayangkan kalau Tazkiyah Sharifah lantik perempuan dan ada pihak yang kata oh salah melantik perempuan menjadi peneraju Fakulti Pendidikan Islam, sedangkan dia fakulti yang sepatutnya faham tentang hukum. Dan masalahnya mereka tak faham hukum itu. Dan kebanyakan pengkaji-pengkaji agama ataupun orang yang pengkaji Islam faham dah dengan hadis itu. Tetapi oleh kerana ada golongan kecil yang masih menyuarakan, maka orang yang tidak ada yang kurang pengetahuan agama akan Percaya. dia rasa nyeri juga Ya, lah. yang pelik. Nanti nak lawan dengan apa kita tak faham. Contohlah saya bukan orang di perubatan. Tiba-tiba saya kata oh sakit ni boleh jadi macam ni. Mestilah kalau orang perubatan kata tak apa boleh. Mesti saya dengar cakap orang perubatan. Takkan for granted. Ya betul kan. Itu Ya. saya nak jawab soalan tadi sebab saya tangguhkan. Ya. Saya sokong. Iya, karena memang intervensi agama. Ini saya cerita sedikit, di Indonesia itu tidak hanya di persoalan university, di persoalan negara memilih pemimpin distrik, pemimpin termasuk presiden itu sudah berkali-kali kita pasti yang menjadi sokongan penting adalah fatwa dari ulama-ulama itu. Itu yang berpengaruh besar. Ya. Ya, kalau fatwa ulama itu mengatakan tidak ada masalah seperti mentafsirkan hadis tentang Ratu Persia itu yang dulu disampaikan asbabul wurudnya itu, ketika mereka paham tidak mempersoalkan. Jadi ada patron, ada contoh yang kemudian bisa diikuti, disokong oleh masyarakat menjadi satu pertimbangan. Oh ternyata ulama memberikan contoh seperti ini tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya
dari ulamanya ada pemimpin wanita, terutama dalam kepemimpinan pemerintahan. Kalau di universitas, setahu saya di Indonesia sudah tidak ada masalah. Sekarang misalnya konselor Jakarta, Dr. Amani ya, di UIN Ya. Jakarta itu perempuan. Rektornya Palembang perempuan. Palembang perempuan. Ya tinggal itu tadi persoalan kemampuan terus yang disampaikan Prof. Nawari, kadang-kadang diberi tapi tidak mau. Tidak percaya diri, itu persoalan. Saya rasa itu isu besar yang menjadi bukti saya sekarang. Bagi Itu bukti kita Islam. memang betul. Tadi pun saya ada timurkan juga. Saya rasa problem di komunitas Islam sekarang ni, mereka masih usia yang umurnya peringkat masih muda lagi, 40 something, tapi sudah awal-awal menolak untuk membuka jawatan. Yang muda tu yang susah. Saya rasa, jadi kalau usia ini mereka tidak belajar, Ya. menimba pengalaman, jawatan pengarah saja, bukan Ya, dia betul. ataupun bukan ketua kongres apa pun menolak. Saya rasa untuk future plan pewarisan kami ni, kita ada plan pewarisan. Pengalaman. Pelapis. Regenerasi. Jadi kalau peringkat ini sudah menolak, disukar untuk ya develop perempuan memegang jawatan yang lebih ke depan. Tapi itu yang perlu momentum. Iya. Jadi kalau ada di dalam fakulti itu pun ya, ataupun dalam pusat itu ada usaha untuk mungkin diberikan, sebab kita memang bukan, itu memang wanita tu memang begitu. Dia kalau kajian pun menunjukkan dia sentiasa meletak paras tanda arah diri sendiri itu tidak begitu tinggi. Dan perlu baru pagi tadi saya bagi ceramah tu. Dan saya katakan jangan rasa ini kekurangan. Ya, tapi kena ada program yang membantu, ya. Kita pun bukan lahir begitu terus, ya. Terutama di dalam institusi yang lebih besar yang mana tidak ada program-program begini. Kan kalau tidak ada program yang membantu, jadi ya, kamu tidak mau ambil, saya tidak. Kalau begitu sekali, tentu saya rasa boleh dibaiki. Approach itu boleh dibaiki. Ya, betul. Saya setuju juga sebab kami juga ada membual secara mendalam dengan emeritus profesor seperti yang saya share tadi. Rata-rata menyatakan bahawa jika telah diberi peluang harus dibuat dengan baik supaya boleh dijadikan contoh. Macam Prof tadi lah, macam Dr. Sabi tadi lah, kan? Bila dia pegang jadi lebih berstruktur, lebih kemas dan sebagainya kan. Khawatir, takut ya. Diberi peluang harus di inilah. Tanggung jawab, Ya, mas'ul. macam Prof juga lah, ikrab tu. Ya, jadi Kalau bila di pusat-pusat ini dijumutkan, ya, tanpa melihat, terutama jika pusat atau institut itu pemimpinnya wanita, sebenarnya dia memberi kesan kepada struktur kepimpinan wanita di universiti itu, ya. Yang baru ni pun begitu. Bila dijumutkan mana-mana institusi atau pusat, secara tiba-tiba kalau pengarah atau ketua dekan itu wanita, dia apa pun siapa-siapa kata dia akan meninggalkan kesan kepada kepimpinan wanita secara am di dalam universiti itu. Pengurusan tertinggi akan dipandang, oh tidak. Kenapa tidak dijumukkan yang bahagian lelaki itu? Ya, pertamanya. Kalau dijumukkan mana-mana, kalau saya perlu diletakkan ketua itu di tempat baru sebab kepimpinannya bagus. Apabila pusat dan institut dijumukkan tanpa ketuanya diberi satu pos lain, dia memberi kesan ataupun itu impact yang tidak baik kepada keseluruhan kepimpinan wanita di dalam. Bukan impact itu bukan kepada individu yang diturunkan, tetapi impact itu kepada pengurusan tertinggi itu. Sebenarnya Di generalisir jadi. Saya, tapi ini pengalaman kita di